السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini untuk kita menyambung semula kelas dan pengajian kita daripada kitab karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali berhubung dengan dahsyatnya ataupun ngerinya azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka yang engkar dan kufur kepada titah perintah Allah, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kita malam ini masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang keempat pada muka surat 73. Tuan-tuan boleh ambil, ada buku di setiap rak yang disediakan itu untuk tengok, ataupun juga tuan-tuan boleh jadikan sebagai rujukan. Di samping saya akan membaca daripada bab yang keempat. Okey. Bismillah. Tangisan dan permohonan berlindung diri daripada seksa api neraka mampu menyelamatkan diri manusia itu sendiri. Di dalam bab yang keempat, muallif atau penulis atau penyusun kitab kita ini, dia membawakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimana kelebihan manusia yang menangis kerana takutkan azab dan seksaan neraka akan diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Sehingga kan para ulama menyenaraikan salah satu daripada amalan yang boleh dilakukan oleh kita sebagai hamba-hamba Allah untuk terselamat dan terlindung daripada api neraka adalah melalui menangis. Sebab itu menangis kerana takutkan neraka, takutkan azab, termasuk daripada amalan yang dituntut di dalam sunnah dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebelum kita membaca hadis-hadis dan dalil-dalil yang dibawa oleh pengarang, mungkin kita boleh bertanya kepada diri kita, bilakah kali terakhir kita menangis kerana Allah? Bilakah kali terakhir kita menangis mengenangkan dosa-dosa yang kita lakukan? Bilakah kali terakhir kita menangis di atas kekurangan dan juga kelemahan kita dalam melakukan ibadah? Kebanyakan kita mungkin menangis, tetapi disebabkan oleh hal yang bersangkutan dengan dunia. Kita menangis mungkin kerana kehilangan harta dunia, kecewa dengan dunia. Mungkin dalam soal urusan keduniaan kita menangis. Tetapi di dalam bab ini, penulis menekankan dan juga membawa kita untuk sama-sama mendengar bagaimana nas Al-Quran, hadis menyuruh, mengajak, menyeru untuk kita sama-sama menangis. Kerana apa tuan-tuan? Kerana orang yang menangis di dunia, dia akan selamat di akhirat. Tetapi sesiapa yang tidak menangis di dunia,
dia akan menangis di akhirat. Kitalah yang menentukan pilihan itu. Sama ada kita menangis di dunia, kita akan mendapat keampunan daripada Allah. Tangisan yang kita lakukan yang mengalir keluar daripada mata-mata orang beriman itu boleh memadamkan dosa-dosa yang dia buat, memadamkan kesalahan yang dia lakukan, maksiat yang dia kerjakan, dihapuskan oleh Allah, dicuci dengan air mata. Sebab orang yang menangis ni, tanda besar kepada tangisan itu adalah penyesalan. Orang yang menangis, orang yang menyesal di atas apa yang dia buat. Sebab itu kadang-kadang bila manusia gagal dalam hidup dia, dia menangis, dia mengeluh, sebab dia telah melepaskan peluang yang diberikan. Maksudnya dia menyesal. Sebab itu hadirin mukminin, penting bab dan tajuk ini supaya apabila kita bangkit berdiri di hadapan Allah tanpa ada isteri di sisi kita, tanpa ada teman dan kawan dan rakan taulan bersama dengan kita, kita tidak lagi menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi ad-dar' atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis, la yalijun nar, tidak akan menyentuh atau tidak akan membakar api neraka itu. Api neraka itu tak akan membakar dan tak akan sentuh rajulun, seorang lelaki, baka, yang menangis. Nabi kata tak akan dibakar seorang lelaki, tak akan disentuh oleh api neraka mana-mana hamba Allah yang dia menangis. Tangisan itu disebabkan oleh takut, khasyatullah, takut kepada Allah. Dia menangis tu kerana dia takut kepada Allah. Takut apa? Takut kepada kemurkaan Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada neraka Allah, takut kepada siksaan yang akan dia dapat pada hari akhirat. Sebab itu kita membaca apa yang berlaku kepada Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu an. Ketika dia berdiri di atas kubur, dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia takut siksaan kubur, dia takut fitnah kubur, dia takut azab kubur. Kerana kata Uthman, sebelum manusia diazab di hari akhirat, sebelum manusia diseksa di hari akhirat, seksaan pertama yang akan ditempuh oleh manusia adalah kubur. Sebab itu kata para ulama, satu amalan yang boleh melembutkan hati, boleh menjadikan kita menangis, adalah dengan kita menziarahi kubur. Sebab itu Nabi suruh kita pergi kubur. Menziarahi kubur salah satu daripada amalan sunnah. Kalau tuan-tuan tanya apa hukum menziarahi kubur, kita katakan ziarah kubur adalah sebahagian daripada sunnah Nabi, dan kita digalakkan ziarah kubur. Kubur siapa? Mana-mana kubur. Lepas itu Nabi suruh pergi tengok. Nabi kata, haqqul muslim 'alal muslim, tanggungjawab orang Islam ke atas orang Islam yang lain ada 5 ke 6 perkara. Sebahagian riwayat dalam hadis dia sebut 5, sebahagian riwayat dia sebut 6. Salah satunya wattaba'ul janais, kita pergi bawa, iring, usung, ikut jenazah sampai ke kubur. Kita tengok, kerana benda tu boleh melembutkan hati.
Nabi kata akthiru. Dalam hadis yang masyhur yang selalu kita baca, tuan-tuan pun kerap dengar hadis ni. Nabi kata banyakkan oleh kamu. Nabi suruh kita kerap ulang, sebut. Pasal itu kita sebut kerap. Kalau orang tanya pasal apa kerap sangat baca hadis ni, sebab apa ulang kali baca hadis ni, sebab apa selalu sebut hadis ni, kerana Nabi suruh akthiru. Nabi suruh banyakkan sebut. Apa dia tuan-tuan? Al-maut, kematian. Sebab itu bila Nabi duduk dengan sahabat di kubur, sebelum selesai pengurusan jenazah, kata sahabat, Nabi pegang satu kayu, Nabi duduk kuih tanah. Dalam hadis yang sangat masyhur, hadis tentang Nabi cerita azab kubur, Nabi kuih tanah, soal jawab kubur tu. Nabi kata, apabila matinya salah seorang daripada saudara kamu, diletakkan di dalam kubur, datang kepadanya dua malaikat. Hadis tu Nabi sebut. Kata sahabat, Nabi tertunduk lama diam. Mula Nabi tengok, mendongak ke langit, lepas tu Nabi tunduk ke bawah. Lepas tu Nabi bagi satu ukapan atau satu nasihat kepada kami. Sebab itu hadirin mukminin, tangisan walaupun ia mengalir daripada mata, tetapi ia bukan berhubung dengan mata. Walaupun yang menangis itu mata, yang kita nampak air yang keluar itu air mata, tetapi tangisan bukan berhubung dengan mata. Tangisan berhubung dengan hati. Hanya hati-hati yang beriman. Sebab itu kita nak tengok hati kita ni kerah, lembut, baik, buruk. Qalbun salim, hati yang baik, hati yang sehat, hati yang beriman. Nak tengok hati-hati ni, kita nak tengok di mana? Hati yang sehat, hati yang beriman, hati yang lembut, hati yang takutkan Allah, boleh dilihat daripada mata-mata yang menangis. 60-70 tahun sekali tak pernah menangis. Berat tuan-tuan. Baca Quran tak menangis. Dengar orang baca Quran tak menangis. Dengar tazkirah pun tak menangis. Tengok orang mati pun tak menangis. Bermaksud hati kita sangat keras. Sebab menangis ni sesuatu yang tak boleh dibuat-buat. Menangis ni dia mari lahir daripada hati. Sebab tu kadang-kadang kita dengar Imam Mekah baca, kita tak faham. Tapi kita boleh menangis. Bacaan imam yang kita tak faham maksud bacaan itu, tetapi bacaan itu masuk. Sebab apa kita menangis? Kerana dia masuk ke dalam hati kita. Kenapa bila kita baca tak masuk? Kenapa bila kita baca ayat yang sama, surah yang sama, tetapi tak boleh memberikan tangisan yang sama bila kita dengar imam tu baca? Kerana imam barangkali kita tak tahu, Allahu a'lam, kerana bacaan itu penuh dengan keikhlasan, bacaan itu penuh dengan keinsafan, dia masuk tuan-tuan. Kerana sesuatu yang masuk ke dalam hati orang beriman hanya masuk melalui keikhlasan. Hadirin mukminin, sebab itu kita kena menangis. Khasyatullah, takutkan Allah. Kata Nabi, tak akan sentuh api neraka manusia yang menangis kerana Allah ini, sehinggalah air susu kembali daripada salurannya. Apa maksud dia? Mustahil lah. Air susu yang telah keluar daripada saluran dia, daripada kantung susu, susu lembu ke, susu kambing ke, susu apa ke, yang mana bila diperah keluar, boleh tak dia masuk balik? Perumpamaan ini nak tunjuk kata mustahil. Maksudnya tak akan disentuh. Hadirin mukminin, kita tak perlu bayar beratus-ratus ribu nak menangis. Ada orang terpaksa bayar beratus-ratus ringgit nak pergi menangis, masuk program nak pergi teriak. Kita memanglah teriak. Pasal apa? Rentah 3-4 artis nak masuk program motivasi. Kan?
Selalu bila masuk program motivasi, dia akan sentuh hati lah. Teringat kemok, pasang lagu, baguslah. Tutup lampu. Tapi bagi saya itu semua tangisan-tangisan yang tidak dibuat kerana takutkan Allah. Sebab itu, tangisan itu ibarat hangat-hangat teh ayam. Tayak meramu ayak mata. Rentah 3-4 peluk dakak mak. Balik pi, mak suruh jekah, tak tangga. Aku balik program. Baju pun tak buang lagi. Abang, pergi tutup pintu. Tak larat ah. Pergi tutup kedai. Tadi hang teriak tak tangga. Ini semua teriak karut. Sebab itu didik anak-anak dengan Quran. Saya bukanlah tak percaya motivasi ni, tapi motivasi itu bolehlah buat. Bolehlah menangis, menari, gelak, melompat lepas semua. Tapi kita nak tangisan yang lahir ikhlas, yang disentuh hati-hati itu oleh Quran. Biar anak kita baca Quran. Suruh cucu kita baca Quran. Kerana tak ada kalimah perkataan yang lebih besar daripada Quran. Kalau cakap Allah tak boleh nak sentuh hati dia, takkanlah percakapan manusia nak boleh sentuh. Al-Quran kalam Allah, Al-Quran kata-kata Allah, perkataan Allah, Allah yang cakap. Allah cakap, tak boleh tegur, tak boleh bagi hati lembut. Manusia cakap, tak tahu kita jadi lembut. Allah. Hadirin mukminin, Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang kedua. Ainani la tamassuhuma an-nar. Tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sikit. Nabi kata ainani, dua jenis mata yang mana tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada dua jenis mata yang tak akan disentuh. Tapi tuan-tuan, bila dia sebut tak sentuh mata, bukan maksud tak terbakar mata saja. Kaki, tangan semua terbakar. Taklah. Kata para ulama, Al-Mubarak Furi umpamanya dalam Tuhfatul Ahwazi dan sebagainya, dia sebut apa? Disebut mata, tetapi keseluruhan jasad tak disentuh oleh api neraka. Yang ni dia panggil sebut satu juzuk, tapi dia maksud kul, dia maksud semua. Dalam bahasa Arab ni kadang-kadang dia sebut semua, tapi dia maksud satu juzuk. Was'alul ahlal qaryah, bertanyalah kepada was'alul qaryah, tanyalah kepada kampung tu. Bukan tanya semua, tanya seorang dua lah. Tapi kadang-kadang dia sebut satu juzuk, tapi dia maksud semua. Umpamanya apa? Dalam Quran kata warka'u ma'ar raki'in, rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Takkan kita main-main kita rokok ya? Main-main rokok balik. Tak ada sujud. Quran kata rokok, Quran tak sebut sujud. Sebab itu bila dia kata la tamas, tak disentuh. Apa dia yang tak disentuh? Mata. Sebab dia nak kait lagi dengan tangis tu, nangis tadi. Tapi maksud kata para ulama, keseluruhan tubuh manusia tak disentuh oleh api neraka. Itu antara maksud dia, kita kena faham. Yang pertama, Ainani maksudnya dua jenis mata, bukan dua biji mata, dua jenis mata. Dua jenis mata. Mata yang pertama, mata yang bakat fi jawfil lail min khasyatillah. Mata yang menangis di tengah malam kerana takutkan Allah. Siapa yang menangis di tengah malam bersendirian kerana apa? Takutkan Allah. Bukan takut hantu. Ni maghrib tengah malam, teriak pasal apa? Dia kata dengar bunyi apa tah. Apa? Bumbung. Takutkan Allah. Dalam hadis yang kita baca, 7 golongan yang Allah Ta'ala payung dengan arash, yang duduk di bawah naungan arash. Salah satunya apa? Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Tengok, Nabi kata apa? Warajulun dzakarallah, satu orang laki-laki atau wanita sama ya, yang mana dia bangkit khalian, sorang-sorang dia. Nak rujuk kepada ikhlas, dia bangkit sorang-sorang dia. Ini bangkit sorang-sorang
tengah malam buat live. Lepas buat live, bubuh pula number account. Saya boleh teriak. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan bagi dekat saya teriak. Kata ustaz, ni sagu hati sikit. Teriak kita. RM30. Teriak. Balik teriak. Teruk aku ceramah RM30. Buka-buka 300. Teriak juga. Alhamdulillah boleh fikir. Menangislah ni semua menangis duit. Bangkit tengah malam buat live, view ramai. Ya Allah, ya Allah. Lepas tu habaq pula, siapa yang nak didoakan dalam doa tahajud, boleh bagi nama dan sumbangan seikhlas hati. Nanti ustaz akan baca dalam live tu. Tu dia tuan-tuan. Apa ni? Apa ni? Masuklah ustaz, saya masuk 100. Okey 100. Ustaz saya 500. 100 biasa. 500 renggah kuat sikit. Saya cakap direct tuan-tuan. Saya punya ceramah 10 tahun dah memang saya cakap direct. Memang saya cakap terus terang. Pasal ni berhubung dengan agama. Kita nak bangkit tengah malam. Tengah malam. Pasal apa dia suruh bangkit tengah malam? Pasal apa tak ada hadis sebut tengah hari? Pasal apa? Ada tuan-tuan jumpa hadis tengah hari? Siapa yang bangkit di tengah hari? Tak ada hadis tengah hari. Semua jawful lail. Semuanya sulusul akhir. Semuanya 1/3 akhir malam. Sebab apa? Kerana malam, hujung malam itu sinonim dengan khulwah, sendirinya kita dengan Tuhan. Tak ada siapa tahu. Hatta bini kita pun tak tahu. Bini kita pun tak tahu. Pasal dia lena. Tak tahulah kau tuan-tuan. Ni, aku nak bangkit ni. Nak abang kan? Orang lain tak tahu, tak faham. Tak tahu. Hatta Aisyah tak tahu. Bila Nabi SAW bangkit, Aisyah tak tahu. Nabi bangkit, isteri tak tahu. Kita bangkit, 10,000 isteri tahu. Tu dia habis satu meja tahu. Tiba-tiba kita kata ini bangkit sunnah. Maka hadirin mukminin, walaupun kita tak tahu hakikat hati manusia, kita tak tahu ikhlas dia, kita tak tahu, demi Allah kita tak tahu, tetapi zahir itu termasuk daripada perkara yang tak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada contoh. Tak ada contoh. Hadirin mukminin. Kemudian dia kata apa? Tangisan atau mata yang kedua, satu mata yang menangis kerana takut pada Allah. Macam mana dia menangis? Kata para ulama, dia menangis mengenangkan dosa-dosa dia. Dia menangis mengenangkan kesalahan-kesalahan dia. Dia menangis. Pasal tuan-tuan, duka cita. Kita menangis ni di atas dua sebab, kata Ibn Qayyim. Tuan-tuan, kita menangis di atas dua sebab lah. Selalunya, saya kita sebut sikit. Al-Imam Ibnul Qayyim, dia sebut dalam kitab dia Zadul Ma'ad, menangis ni ada 10 jenis. Teriak saja ada 10 jenis. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 jenis. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kita tengok kita ni teriak jenis apa. Ada orang seronok dia teriak. Menangis dia teriak. Takut dia teriak. Tapi tuan-tuan, kita dengan Allah ini, kita menangis kebanyakannya di atas dua sebab lah. Satu, kita menangis duka cita. Huzn. Sebab apa kita menangis duka cita? Mengenangkan dosa-dosa yang lepas. Ada satu hamba Allah, dia mari kuliah subuh. Tajuk saya seingat berkaitan dengan tanggungjawab ayah terhadap isteri dengan anak-anak. Kuliah subuh. Saya ingat 4-5 tahun yang lepas lah. Kawan tu pun dah mati, dah meninggal. Dia mari, lepas habis kuliah dia mari. Dia menangis. Dia duduk menangis. Sebab dia kata dia rasa ceramah tadi banyak berhubung dengan diri dia. Di antaranya dia kahwin, ada isteri, bukan yang sekarang dia kata, tapi yang lama, yang mana dia tinggalkan macam tu saja.
Dan Ustaz sebut tadi tentang dosa-dosa isteri yang ditinggalkan suami, suami yang cuai, suami yang tidak memberikan nafkah, tak menunaikan tanggungjawab. Dia kata benda itu masuk, benda itu kena pada apa yang dia lakukan. Kita tak maksudkan dia, tapi dia kata perkara tersebut banyak yang berhubung dengan kisah dia masa muda. Dia menangis, menangis seperti budak kecil tu, kayak orang tua. Nangis. Cuma kita nak pujuk dia, kita kata apa yang lepas, afallahu amma salam, Allah Ta'ala akan maafkan. Cuma beratnya sikit kerana perkara tu berhubung dengan manusia. Perkara tu berhubung dengan anak isteri dia. Itu saya kata kalau ada lagi kontak, ada hubungan dengan anak isteri tu, pergi mohon maaf, pergi mohon menyesal di atas apa yang dia cuaikan selama ni. Mudah-mudahan Allah ampun. Pasal benda tu berhubung dengan hak orang. Perkara yang patut dia tunaikan tanggungjawab dia, dia cuaikan. Lepas tu mari tua dia mengaji, dia bertaubat, dia sedar, dia menyesal di atas kesalahan dan kecuaian dia masa muda. Yang ni dia panggil duka cita. Menangis kerana sedih mengenang dosa-dosa yang lepas. Setiap tangisan itu dianggap taubat. Siapa-siapa yang menangis, tuan-tuan menangis, tuan-tuan menangis, tuan-tuan menyesal di atas apa yang tuan-tuan buat, dianggap oleh Nabi an-nadam taubah. Siapa yang menangis, dia menyesal di atas dosa apa yang dia pernah buat, dikira taubat bagi dia. Yang kedua kata Al-Imam Ibn Qayyim, manusia menangis al-khawf, kerana dia takut dengan siksaan Allah. Satu, dia menangis tu kesan daripada apa yang dia buat dulu. Dia kenang apa yang dia buat dulu, kejahatan dia, segala apalah. Lepas tu satu lagi yang benda ke depan. Dia takut bila dia mati ni, dia takut nanti bila dia mati, bila di dalam kubur. Sebab itu tuan-tuan, Salman Al-Farisi, ketika dia nak mati, Salman Al-Farisi, dia sahabat Nabi. Nabi puji dia. Salman ni banyak jasa dia, banyak. Orang pergi masa dia nak nazak, tengok dia duduk menangis. Salman Al-Farisi, orang tengok dia duduk menangis. Orang tanya dia, tanya Salman. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, sahabat Nabi. Orang kata, kenapa engkau menangis? Kenapa kau teriak? Kenapa kau teriak? Sedangkan engkau adalah sahabat Nabi, berperang bersama dengan Nabi, kau berjuang bersama dengan Nabi, kau hidup dengan Nabi, Nabi sayang dekat engkau. Pasal apa kau menangis? Orang tanya Salman, pasal apa dia teriak masa dia nak mati? Apa jawapan dia? Dia takut. Agak-agak tuan-tuan, apa dia takut? Salman kata, orang sebut dekat dia ni kelebihan dia, kedudukan dia. Dia kata, aku menangis kerana aku dengar Nabi sebut. Apa yang dia takut? Pertama, dia habaq dia menangis kerana dia takut dia telah langgar satu perkataan Nabi. Orang tanya Salman, pasal apa kau menangis? Salman, dia bagi tahu, dia menangis kerana dia rasa, dia takut, dia bimbang, dia dah langgar satu larangan yang Nabi sebut dekat dia. Dia rasa dia langgar. Apa dia yang dia langgar, tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan bisa dengar. Dia sebut perkataan ni masa dia nazak. Dia kata, Nabi sebut pada aku, Salman, hiduplah di dunia seperti orang yang akan balik ke akhirat. Dalam hadis yang lain Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib atau ka'annaka 'abirus sabil. Hadis Ibnu Umar. Nabi kata dekat Salman, jadilah engkau orang yang akan balik. Maksudnya hidup di dunia ni seperti musafir yang lalu, yang akhirnya dia akan balik ke tempat asal dia. Ambil harta dunia setakat sekadar apa yang perlu. Nabi kata kat Salman. Nabi kata dekat Salman, oleh kerana engkau tak hidup kekal di dunia, ambil takat mana perlu.
Ambil takat mana yang kau nak guna saja. Salman kata, aku bimbang, aku dah langgar larangan tu. Aku rasa aku ambil lebih daripada apa yang perlu. Salman menangis. Salman kata, aku rasa apa yang aku ambil lebih. Nabi kata, ambil macam mana orang nak mati? Ambil takat perlu. Salman kata, aku dah langgar. Tuan-tuan, setelah dia mati, berapa ratus bilion yang dia tinggal? 15 dirham. Hanya 15 dirham. Dalam riwayat sebut yang dia menangis, yang dia kata dia langgar arahan Nabi, yang dia kata dia ambil lebih pada yang perlu, yang Nabi kata jangan ambil takat mana perlu. Bila dia mati, pusaka dia, warisan dia, peninggalan dia setakat 15 dirham. Dia menangis, sahabat Nabi, karena dia tahu apa yang Nabi sebut. Tu Salman Al-Farisi. Hadirin mukminin, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kita sebut sikit, kita baca sikit perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkaitan dengan menangis. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, yang kedua tadi menangis pasal apa? Bukan menangis. Yang satu mata menangis kerana takut kepada Allah, yang kedua mata yang batat, tahrusu, hirasah, yakni mata yang berjaga di sempadan atau mata yang berjaga di medan perang. Askar, tentera yang pergi berperang atau pergi yang kerja di perbatasan sempadan tu, yang mereka itu tak tidur kerana nak jaga kedaulatan dan keselamatan negara. Mata-mata ni pun tak akan disentuh oleh api neraka. Kata para ulama, apa persamaan dua mata ni? Satu mata yang menangis kerana Allah takut, satu lagi mata yang berjegir, yang jaga, yang tak tidur kerana nak jaga keselamatan manusia. Di atas mereka, tuan-tuan, kita tidur, mereka tak tidur. Oleh kerana mereka duk jaga tu, tuan-tuan macam ni lah, kita bagi mudah. Adalah saya pergi ceramah, bacalah hadis ni. Geng-geng hok duk jaga kampung ni, depa pun tanya, ni kami hok SRS dia panggil ni, hok duk meronda tengah-tengah malam ni pun masuk agak lah hadis tu. Lama mana meronda? Kami ronda pukul 10. Pukul 10 tak ronda lagi, 10 minum air kopi lu, cicah biskut 4 segi lu. Meronda sembang 2 jam, meronda tengah jam. Betul balik leno. Masuk pasal apa tuan-tuan? Pasal setiap apa yang mereka korbankan, orang ada mendapat manfaat. Kadang-kadang mereka duk mangkit melilau ke kampung, kita lena share. Tenang. Satu malam kata Aisyah kata satu malam Nabi keluar masuk. Dia rasa macam ada sesuatu. Mari 2-3 orang sahabat ke rumah Nabi. Rasulullah tidur. Kami malam ni akan jaga rumah ni. Jadi guard. Aisyah kata Nabi masuk, tidur sampai mengeruh. Jerak lena. Pasal apa? Tenang. Ada orang jaga. Nampak tuan-tuan? Hadis tu kata Nabi berdengkur ketika tidur, menunjukkan bahawa kita tidur ni ada orang yang berkorban. Semua itu di sisi Allah ada pahala. Mereka tak akan disentuh oleh api neraka. Kata para ulama, mata yang menangis tadi dia mujahadah, dia lawan dengan nafsu. Mata kita menangis tengah malam tu kerana lawan dengan nafsu. Mata mereka yang berjuang di jalan Allah, berjihad melawan musuh. Itulah persamaan mata kita dengan mata tentera. Mata askar tentera ni mereka berjaga, nak jaga sempadan negara, tak bagi musuh masuk. Nak jaga kedaulatan negara, berjuang, berperang dengan musuh. Mata kita berperang juga, berperang dengan syaitan, musuh nafsu kita. Itu persamaan yang disebut oleh para ulama. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad, dia kata manusia ini menangis di atas banyak sebab. Di antaranya 10 perkara.
Satu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada yang menangis kerana takutkan Allah. Ini yang kita sebut tadi. Ada yang menangis kerana kasih sayang. Menangis kerana kasih sayang. Menangis kerana kehilangan anak. Seperti mana Nabi menangis ketika anak dia Ibrahim mati. Umar bila tengok Nabi menangis, Umar tanya, "Ya Rasulullah, kau menangis? Bukan tak boleh menangis kah?" Umar tanya. Apa kata Nabi? Inilah tangisan kasih sayang. Nabi kata, mata menangis kerana kasih, tetapi mulut tidak kufur kepada Allah. Maksudnya kalau kita menangis, pasal itu berapa hari boleh menangis kalau mati? Berapa hari boleh menangis? Hadis yang Nabi sebut kepada Abu Ja'far, keluarga Abu Ja'far, sahabat Nabi Abu Ja'far mati, 3 hari boleh menangis. Kita mati bini ke, mati anak ke, mati apa, wal'iyadzubillah lah, kita minta Allah tak uji kita seberat itulah. Tapi 3 hari. Nabi pergi kepada keluarga Ja'far. Nabi pergi kepada keluarga Ja'far, hari ketiga. Nabi kata, takat hari ni, besok dah tak boleh menangis. 3 hari dia boleh menangis. Tapi untuk isteri, dia ada kes special sikit, dia boleh menangis lama sikit lah. Untuk isteri, dia menangis, dia berkabung lama. Tapi untuk kita, 3 hari. Tapi benda ni kita boleh sebut lah. Tapi hakikat kita nak boleh amal tu, kita tak tahu. Nampak? Orang yang menangis kerana kasih sayang. Ada orang yang menangis, kata Ibn Qayyim, kerana cinta. Ada yang menangis kerana bahagia. Ada yang menangis kerana sakit. Ada yang menangis kerana sedih. Ada yang menangis kerana lemah. Ada yang menangis kerana munafik. Ini munafik. Teriak palsu. Dia menangis, tapi dalam hati dia nifak. Dia menangis nak tunjuk ke orang. Ada yang menangis kerana diupah. Ada. Bayar duit suruh teriak. Macam sebahagian agama, dia ada grup teriak. Bila mati, dia akan panggil grup ni, dia bayar teriak. Untuk apa? Kerana menurut kepercayaan mereka, siapa yang teriak banyak ni, maka selamatlah dia punya si mati tu. Jadi kita tanya ni, siapa dia ni? Adik-beradik dia ada. Yang ni memang grup teriak. Kerja dia apa? Kerja teriak. Teriak. Lagi mahal bayar, lagi kuat teriak. Menangis kerana ikut-ikutan. Dalam hidup kita ni bukan payah nak menangis. Tengok Hindustan menangis. Tengok drama Melayu, teriak tak sangka. Basah telekung-telekung tu. Pasal tengok waktu maghrib, teriak menangis. Pasal apa dia menangis? Sedih. Yang laki dia cerita kat laki dia pergi maghrib, tak tengok cerita tu, balik pasal apa hang teriak? Dia tak sedih ni. Anak pengantin laki tu naik kereta dah nak pi kahwin. Aksiden yang pengantin tu duduk tunggu. Saya tahu tuan-tuan? Saya tak tahulah, tapi cerita tu lah. Nangis. Sedih. Tak sampai hajat. Dah lama dah macam-macam ujian. Dekat nak kahwin, hari nak kahwin dah. Nangis kita. Murung ya. Kat. Mangkit berjalan yang mati tu. Tapi kita boleh menangis, no? Pelik, kita boleh menangis. Tapi bila kita baca Quran, kita dengar tazkirah, dengar hadis, kita bangkit salat tahajud, payah kita nak menangis. Kita kena tahu hati kita di mana. Kata para ulama, antaranya kata Al-Imam Ibn Qayyim, menangis nifaq. Seorang yang menangis untuk menampakkan dia khusyuk, padahal dialah yang paling keras hatinya. Kata Ibn Qayyim, menangis yang paling teruk, Ibn Qayyim kata, menangis munafik ni. Dia nampak teriak, nampak tawaduk, nampak menangis, nampak warak, nampak bagus, nampak segala nampak. Tetapi hatinya yang paling keras dan hatinya yang paling kuat melawan Nabi SAW. Ada tangisan yang dibayar, yang disebut tadi. Seperti tangisan meratapi mayat. Ini zaman jahiliah dah ada. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Diazab si mati kerana tangisan ahli keluarga. Siapa-siapa yang ahli keluarga dia menangis, dia kena azab. Sebab apa? Kerana dahulu jahiliah mereka suruh.
Jahiliah dulu mereka pesan, kalau kami mati, hampa teriak. Sebahagiannya bayang. Yang kita tengok dalam sebahagian agama, hatta sampai hari ini ada budaya tersebut. Ada juga menangis muwafaqah, yang dia menangis kerana tengok orang menangis. Tetapi tangisan yang paling besar kedudukannya, seorang yang menangis kerana takutkan Allah, menangis kerana rindukan Allah, menangis kerana cinta kepada Allah, menangis kerana tidak sabar untuk bertemu dengan nikmat Allah, menangis mengenang dosa-dosa yang dia lakukan, menangis kerana bimbang dia akan diazab di atas kekurangannya, menangis kerana mengenang rezeki Allah yang banyak tetapi ibadatnya yang sedikit. Yang tu pun kita menangis. Allah bagi banyak nikmat, banyak rezeki, tapi kita bila buat ibadat tak sepadan dengan apa yang Tuhan bagi, kita menangis. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 58, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka sujud serta menangis. Allah kata apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Ar-Rahman, mereka tunduk, sujud serta menangis. Allah memuji orang-orang yang menangis. Allah puji dah orang yang menangis ni, Allah puji. Seperti mana Allah menyebut di dalam Al-Quran, Allah kata innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka yang getar hati-hati mereka apabila dibaca ayat-ayat Allah. Pasal itu tuan-tuan, kita nak tahu tahap hati kita ni bila berhubung dengan Quran, bila berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 107 dan 109, tuan-tuan boleh balik buka surah Al-Isra ayat 107 dan 109. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelum itu apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera tunduk sujud sambil mereka berkata di dalam sujud. Dalam sujud tu mereka sebut, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami itu tetap akan terlaksana, dan mereka segera tunduk sujud sambil menangis. Nampak? Allah kata mereka segera tunduk sujud sambil menangis. Allah memuji golongan ini. Nampak? Hadirin mukminin, sebab itu kata para ulama, orang yang menangis tunduk, seperti kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Allah Subhanahu wa taala sebut dari surah Al-Maryam ayat 58 dan 59. Kita tengok sikit. Dalam ayat 58 59 dalam surah Maryam, Allah kata apa? Mereka itulah orang-orang yang Allah memberikan nikmat kepada mereka daripada kalangan nabi, dari keturunan Adam, dan daripada orang-orang yang kami angkat bersama Nuh di dalam kapalnya, juga daripada keturunan Ibrahim, Ismail, dan orang-orang yang kami beri petunjuk dan terpilih. Bila dibaca kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka tunduk sujud dan menangis. Tadi kita baca, kemudian datanglah pengganti generasi yang baik, generasi yang buruk, yang menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat, mereka kelak akan menemui penyimpangan. Allah kata selepas golongan itu yang terbaik itu diganti oleh golongan yang buruk, golongan yang mensia-siakan salat. Surah Maryam ayat 58 dan 59. Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, dia kata apa? Maksud mereka yang tunduk pada ayat-ayat Allah dalam ayat tadi, siapa? Mereka yang khusyuk, yang terdapat bekas di dalam hati mereka daripada iman. Mereka menangis kerana cinta, mereka menangis kerana takut, mereka menangis kerana taubat, mereka sujud kepada Allah, dan tidaklah mereka menjadi orang yang ketika mendengar ayat Allah seperti orang yang tuli dan buta. Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, siapa-siapa yang dengar ayat-ayat Allah tetapi tak ada rasa cinta, tak ada rasa takut, umpama orang yang pekak dan buta. Kita bimbang Allah kata kalau ayat-ayat Allah tu tak masuk dalam jiwa dia, tak ada kesan, kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, mereka itu orang yang buta dan pekak, kerana ayat itu tak memberi kesan, tak masuk. Walhal mereka itu pada hakikatnya tak buta dan pekak. Sebab itu tuan-tuan, tak buta mata satu nikmat, tak pekak telinga satu nikmat,
Tetapi nikmat itu boleh menjadi musibah kalau kita buta mata hati. Itu apa yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi kita buat kesimpulan dan kita tangguh kelas kita insya-Allah taala. Hadirin mukminin, ada juga yang menangis dusta, bukaul kadhib. Seperti siapa? Ini menangis bohong. Dia menangis tapi dia bohong. Menangis yang tak ada makna. Menangis saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Bukaul kadhib. Bila kita baca kisah Nabi Yusuf, setelah mereka campak Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam telaga, mereka ambil baju dia, mereka letakkan darah binatang di baju dia, mereka bawa balik. Siapa yang tahu? Mereka yang tahu. Bila mereka bawa balik baju tu, bertemu dengan ayah Nabi Allah Yusuf, ayah mereka lah, Nabi Yaqub. Mereka balik dalam keadaan apa? Quran kata bila mereka balik, setelah mereka mencampakkan Yusuf, balik bertemu nak bagi tahu dekat Nabi Allah Yaqub, mereka balik dalam keadaan menangis. Sedih. Mereka yang tahu, mereka buat sedih. Bukaul kadhib. Bohong. Lepas itu kita bimbang tuan-tuan. Kita menangis di hadapan manusia kerana untuk mencari keredaan manusia. Ini satu
Menangis yang asalnya menyelamatkan daripada neraka, menangis tu jadi sebab kita kena tuk dalam neraka. Tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan ada satu dua poin menarik. Kita biasa dengar nama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, alim besar. Kita akan selalu dengar Fudail bin Iyad. Akan banyak orang quote perkataan dia. Asalnya dia kepala perompak, kepala penyamun. Fudail bin Iyad dalam sejarah dia kepala perompak, ketua penyamun. Akhirnya dia bertaubat menjadi alim besar. Bukan daripada ulama besar pergi jadi perompak besar. Kan? Sebab itu hari ni hadirin mukminin, bila keluar mari pada cerita kita, ada orang dengan gelaran ustaz, dengan gelaran tokoh-tokoh agama buat benda-benda yang salah, kita kena tahu bahawa ilmu satu bab, penampilan satu bab, amalan satu bab, iman satu bab. Bukan benda yang, sebab itu iman benda yang tak boleh dilihat daripada zahir, benda yang tak nampak. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik di akhir zaman dengar cerita-cerita yang mengejutkan. Sikap, tindakan, kelakuan orang-orang yang ada ilmu, yang ada pengetahuan, tapi buat benda-benda yang haram. Tapi Fudail bin Iyad asalnya ketua perompak yang sangat ditakuti di semenanjung Arab. Dia kembali ke pangkal jalan, bertaubat kepada Allah apabila mendengar dan membaca surah Al-Hadid ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala sebut, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم أمد. Quran kata, belumkah tiba saat bagi orang-orang yang beriman, Allah tanya, untuk tunduk hati mereka ingat kepada Allah dengan apa yang diturunkan, al-haq, kebenaran. Allah kata, janganlah kamu jadi seperti orang-orang sebelum daripada kamu, yakni ahli kitab, yang mana tala alaihimul amad, masa mereka panjang, tetapi apa yang jadi pada mereka? Faqasat qulubuhum. Apa yang berlaku kepada mereka? Hati mereka mengkeras. Qasat. Dan dalam Quran ni dia buat perumpamaan hati ni lebih keras daripada batu. Thumma qasat qulubukum. Hati tu kan jadi keras. Kal hijarah au ashaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Batu ni dia keras, memang keras lah batu ni, tapi batu ni kalau dia kena air, titisan-titisan air, dia boleh melekuk, dia boleh membentuk. Artinya sekeras batu itu, kena air pun dia boleh jadi bentuk, dia boleh melekuk. Maksudnya tak keras lah. Tapi hati manusia ni walaupun nampak lembut, tapi Quran yang sebut dia boleh jadi keras, sekeras, lebih keras, asyad, lebih keras daripada batu. Tapi hati Fudail bin Iyad, tengok Allah nak sentuh dia satu ayat dia. Hati mereka menjadi keras, dan banyak, wa kathirun, dan banyak daripada mereka itu minhum fasiqun, menjadi orang-orang yang fasik. Apabila dia dengar Allah tanya, bila lagi kau nak tunduk? Bila lagi kau nak balik kepada Allah? Bila lagi hati kau nak terbuka untuk balik kepada Allah? Takkan nak jadi macam orang-orang ahli kitab yang keras hati mereka, seolah-olah Allah bercakap dengan dia. Pasal itu orang yang baca Quran ni, bila dia nak rasa Quran tu hidup, dia seolah-olah dia rasa Quran tu cakap dengan dia, seolah-olah ayat tu tuju pada dia. Barulah dia rasa satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu tak dapat tidak, baca Quran memang kena faham. Baca Quran kena faham. Quran kata, wala taqrubus salah wa antum sukara. Jangan kamu semayang kalau kamu mabuk. Apa maksud mabuk di situ? Makna minum arak lah.
Sebab apa Allah Ta'ala tak bagi orang mabuk minum tak bagi orang mabuk minum arak. Tak bagi orang minum arak, mabuk, mayang. Dalam ayat tu dia kata apa? Orang yang mabuk tak boleh semayang. Minum arak, mabuk, tak boleh mayang. Pasal tu nak semayang jangan minum arak. Peringkat kedua, stage yang kedua. Maksudnya masih boleh minum, tapi waktu semayang jangan minum. Pasal apa? Dalam ayat tu dia kata, dibimbangi kamu cakap benda yang kamu tak maksud. Kata benda yang kamu tak mau kata. Kamu cakap benda yang kamu tak faham. Maksudnya, kita boleh buat satu kesimpulan apa? Orang yang baca Quran tak faham ni, kalau dia tak faham ni, dia macam orang mabuk lah. Pasal orang mabuk dia faham. Dia kan ketahuan dia cakap. Pasal tu dalam fiqh mazhab al-Imam Syafi'i, talak tak jatuh jika diucapkan oleh orang yang hilang akal. Salah satu talak yang tak jatuh, talak daripada orang yang mabuk, atau talak orang yang tak waras. Tapi dia bincang pula, mabuk yang macam mana? Kalau mabuk jadi sendiri tak jatuh. Tapi kalau mabuk yang contoh dia ni ada arak, dia pergi minum, dia minum sendiri, dia yang pergi buat bagi mabuk, jatuh. Tapi kalau jenis orang yang kan, dia pergi mana-mana tak tahu, dia terminum kan, balik mai duk penin, dia pergi habaq kat bini dia, aku talak hang, duk tak duk dia talak bini dia, tak itu. Pasal akal dia tak, zawalul akal, hilang akal. Sebab itu saya menasihatkan diri saya, tuan-tuan, masa kita banyak, umur kita masih ada, ambillah sedikit ruang dan peluang, ambillah masa yang ada tu, belilah Quran terjemahan. Sambil kita baca Quran, kita baca terjemahan. Ini nasihat yang boleh melembutkan hati kita. Kan? Sekarang banyak ada, belanjalah sikit kan, makan kita boleh habis 3-4 ringgit. Kita beli Quran, di samping kita belajar tajwid bagi betul, belajar hukum hakam makhraj, sifat huruf, baca bagi elok, bagi kena dengan apa? Dia punya panjang pendek. Mari stage yang kedua, bagi faham. Sekurang-kurangnya juz amma. Beli terjemahan juz amma. Apa yang kita baca wattin wal as, inna a'tayna pun kita tak faham. Belum inna anzalna, inna a'tayna kal kautsar. Pasal 3 ayat paling kurang. Banyak benda kita berusaha nak faham. Bahasa Inggeris kita belajar, kita nak faham. Ni tengok TV pun duk cari subtitle. Apa dia ni tahu mana, pasal apa tak ada subtitle ni, cakap apa ni? Hindustan susah hati, tak ada, tak faham. Hero kata apa? Kuch hotang he ke apa ni? Bergaduh ke apa, marah ke apa? Susah hati dia. Quran berpuluh tahun baca, tak ada ke satu rasa menyesal tak boleh baca. Buta tak boleh. Ni Quran ni. Bila kita buka tak faham. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala buat turun untuk kita faham. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ambil masa baca. Ada kelas-kelas tafsir tadabbur, pergi dengar. Tak boleh faham semua pun, sekurang-kurangnya bila orang baca ayat tu kita boleh faham. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Cukup. Takat kita orang awam faham takat tu cukup. Bila kita faham qul huwallahu ahad, apa dia kesan dia? Esok hari apa? Esok hari Jumaat, cuti satu Malaysia, Christmas. Duk baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Tak dan subuh Merry Christmas dah. Dia nak pergi kot tu lah. Angin juga. Merry Christmas tu dia kata Isa anak Allah, Isa anak Allah. Kita duk baca lam yalid wa lam yulad, cukup lah. Lam yalid wa lam yulad, Merry Christmas. Mana masuk? Pasal apa yang kita boleh duk Merry Christmas, Merry Christmas? Pasal kita tak faham lam yalid wa lam yulad. Allah tak ada anak dan Allah tak ada mak pak. Depa kata Allah ada anak. Anak Allah Isa. Jesus Isa tu anak Allah di sisi Kristian. Bagi kita Isa tu Rasulullah, bukan anak Allah. Isa anak Maryam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Very clear. Stop, berhenti. Tak ada kaitan Christmas dengan kita. Lakum dinukum waliyadin. Ni soal akidah, bukan soal perayaan biasa. Sambut merdeka tak apa, sambut apa lagi? Ini soal akidah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca, kita kena faham. Hadirin mukminin, akhirnya kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jika kamu melihat apa yang aku lihat,
Jika kamu nampak apa yang aku nampak daripada neraka, kamu akan menangis lebih banyak dan kamu akan ketawa sedikit. Kata Anas, tidak ada hari yang paling berat bagi kami para sahabat melainkan hari kami dengar hadis ni. Nabi kata tak ada hari. Anas kata bila kami dengar hadis ni, semua sahabat tutup kepala, kelumuh, selumbung, tutup kepala, teriak tak sangga-sangga. Pasal apa? Pasal Nabi kata kalau hampa nampak apa yang aku nampak dalam neraka, hampa akan menangis lebih banyak daripada hampa ketawa. Kenapa hampa ketawa lebih banyak? Kerana hampa tak nampak apa yang aku nampak. Menangislah tuan-tuan supaya hati kita lembut. Menangislah supaya Allah selamatkan kita daripada api neraka. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.